khabar penonton setia Nona? Kembali lagi episod minggu ini bersama dengan saya, Syahira Saidan, akan mengisi minggu anda dengan pelbagai informasi yang menarik di dalam program Nombor 1 Wanita. Dengan peralihan masa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke rancangan Nona dalam slot Bual Bicara Rahsia Kejayaan. Okey, baiklah, hari ini kita akan bersama di sebelah kanan saya, Cik Mai dan Cik Afina yang merupakan pemilik kepada Chokodubs. Nama mereka kini sering diperkatakan di setiap golongan dan lapisan mahasiswa. Di sebelah kiri saya pula terdapat dua individu yang tidak asing lagi, iaitu seorang influencer yang tak asing lagi dengan dalam dunia fashion, iaitu Cik Fatin. Dan di sebelah beliau merupakan seorang pendakwa bebas yang nama dia kini menjadi sebutan ramai kerana telah mendapat tempat pertama dalam program Pencetus Ummah musim yang ke-7, iaitu bersama kita Ustaz Kadar. Baiklah, kita ke segmen kita. Hari ini kita jemput mereka berempat untuk menceritakan sedikit rahsia kejayaan mereka dan tips bagaimana untuk berjaya dalam dunia perniagaan yang berlandaskan syariah. Baiklah, sebelum kita pergi ke rahsia kejayaan mereka, marilah kita berkenalan dengan peniaga yang paling muda di sini, iaitu tidak asing dan tidak bukan, Cik Afina dan Cik Mai. Baiklah, Cik Afina dan Cik Mai, sila perkenalkan diri dan bagi tahu kepada penonton sekarang awak berdua tengah buat apa, progres dalam kehidupan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afina binti Azlan, berusia 22 tahun, merupakan seorang graduan Universiti Utara Malaysia di dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi. Kini sedang menjalankan perniagaan secara sepenuh masa di musim pandemik ini. Assalamualaikum, nama saya Maisarah binti Anwar, berusia 23 tahun dan kini sedang menuntut pembelajaran di Universiti Utara Malaysia dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Pemutusan. Saya juga bersama Fina menjalankan perniagaan sepenuh masa. Baiklah, terima kasih kepada Cik Afina dan Cik Mai kerana telah sudi memperkenalkan diri mereka dan memberitahu serba sedikit apa yang mereka sedang lakukan sekarang. Okey, baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu soalan pertama ini saya akan tujukan kepada Cik Afina dan Cik Mai, memandangkan mereka yang paling muda di sini. Okey, Cik Afina dan Cik Mai, apa yang membuatkan awak berdua terjerumus dalam dunia perniagaan di usia yang sangat muda ini, dan ceritakan serba sedikit kepada kami, kepada penonton di rumah sana, tentang perniagaan yang anda sedang lakukan. Baiklah, antara perkara yang menjerumuskan saya dan Mai untuk menjalankan bisnes secara bersama adalah kerana pendapatan ibu bapa kami terjejas berkaitan dengan kekurangan pendapatan bulanan yang diperoleh. Malah salah seorang daripada ibu bapa kami juga diberhentikan kerja. Maka kami berfikir untuk membantu meringankan beban kedua-dua ibu bapa kami dengan menjalankan bisnes secara bersama di musim pandemik ini. Sekarang kami membuat perniagaan menjual Chokodubs, iaitu Choco Rice Balang. Perniagaan kami sekarang sangat mendapat sambutan disebabkan Chokodubs ni sangat viral di seluruh Malaysia dan harga yang mampu milik. Bukan itu saja, sekarang kami dapat mencecah sale kami setiap bulan kerana atas usaha stokis kami yang memberi tips bagaimana untuk membuat sale setiap minggu, dan kami juga diberi kelas oleh coach-coach yang terkenal seperti Andika Putra supaya sale perniagaan kami lagi mantap. Wow, saya jadi impress lah dengan anak muda sekarang ni. Baiklah, soalan seterusnya masih kepada Cik Afina dan Cik Mai. Macam mana Cik Afina dan Cik Mai terfikir untuk jadi business partner? Baiklah, untuk bagaimana kami terfikir untuk menjalankan bisnes secara bersama, kerana kami merupakan kawan rapat sejak di universiti lagi. Niat kami dalam menjalankan bisnes juga adalah sama, kerana masalah yang kami hadapi di musim pandemik ini juga adalah sama, iaitu ibu bapa kami
kekurangan pendapatan dan diberhentikan kerja kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Ya, setuju dengan Fina. Keluarga kami sangat terkesan dengan situasi pandemik sekarang. Dan kami dua ingin membantu keluarga kami disebabkan ibu ayah kami juga nak tanggung adik-beradik yang lain. Jadi dengan perniagaan ini dapat meringankan sedikit beban kewangan ibu ayah kami. Idea untuk buat bisnes Chokedap ni adalah idea saya sebab kenapa saya memilih untuk menjual Chokedap adalah produk ini senang dijual dan semua golongan suka, dari kanak-kanak hingga ke orang dewasa. Oh macam tu. Faham? Sebab itulah pentingnya kita untuk cari kawan yang baik yang saling memahami kita. Apalagi bila situasi tu kita berdua, kita dan best friend kita berada dalam situasi yang sama. So, saling support each other tu sangat penting. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Cik Fatin. Baiklah Cik Fatin, apa pendapat Cik Fatin berkaitan bisnes Cik Fatin yang sedang Cik Fatin lakukan di musim pandemik ini? Dan adakah bisnes Cik Fatin juga terkesan akibat pandemik? Okey, pada pendapat saya berkaitan perniagaan yang saya jalankan sewaktu pandemik ni agak kurang memberangsangkan dan saya sangat terkesan dengan perniagaan yang dijalankan ini semasa waktu pandemik. Kerana sebelum ni mudah bagi saya untuk jalankan perniagaan secara terus kepada pelanggan, contohnya seperti face to face tanpa perlu meminta surat kebenaran pergerakan, menjalankan perniagaan dan lain-lain yang seperti yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tambahan pula berkaitan dengan kewangan syarikat yang kurang mampu menyebabkan perniagaan saya tidak berapa laris lah. Sebab ketika perniagaan secara online ni lebih banyak modal yang saya perlu keluarkan, contohnya seperti nak membayar iklan untuk promote saya punya perniagaan ni. Macam itulah. Apa cara yang Cik Fatin lakukan dalam bisnes Cik Fatin di musim pandemik ini khususnya untuk tidak mengalami kerugian yang banyak? Mungkin dari segi promotion ataupun pengeluaran produk tudung yang baru. Apa planning Cik Fatin? Walau bagaimanapun, saya tetap berusaha untuk meningkatkan perniagaan saya untuk teruskan hidup. Jadi saya mencuba untuk pelbagai kaedah dan cara untuk meningkatkan semula perniagaan saya. Dengan cara saya banyakkan membuat iklan dan menjual di semua platform e-dagangan yang ada. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan sebagainya. Selain itu, saya juga buat promosi harga jualan yang mampu milik mengikut keadaan semasa sekarang. Dari segi pengeluaran pula, saya akan buat kaedah kitaran dengan pengeluaran 50 unit pada setiap bulan dan stok lama saya akan buat clearance stok. Dan hasil pendapatan clearance stok tu saya akan putarkan semula untuk buat modal bagi menambah pengeluaran pada bulan hadapan. Saya setuju dengan apa yang Cik Fatin lakukan sekarang sebab di musim pandemik ini semua benda akan berada di hujung jari. Kita just perlu klik buy, macam tu. So untuk kembangkan lagi bisnes kita di musim pandemik ini, saya rasa aktif dekat semua aplikasi shopping seperti Shopee, Lazada. Benda tu semua sangat penting. Sebab semua orang sekarang tengah duduk rumah kan. So senanglah dorang nak tengok mana nak beli. Dan kaedah kitaran tu pun saya rasa saya setuju dengan Cik Fatin kerana kita tahu aliran keluar masuk produk kita. Yang lama kita tahu produk tu, kita akan pastikan untuk clearancekan produk lama dan gantikan dengan keluaran yang baru. So customer nampak kita punya aliran bisnes tu. Baiklah, for the next question I will ask to Datuk Kadar. Okay, Datuk, what is your opinion, Datuk, related to the business being conducted in this pandemic? What is the pros and cons and the disadvantages and the advantages of doing business in this pandemic? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is me, Khadr Ali Osman. In my opinion, this pandemic is bettering global markets
The global crisis is hunting business, but not all companies are losing money. With more people working from home, demand for technology that enables online group meetings has grown rapidly over the last 8 months. Shares in videos conferencing company Zoom have risen by 50% since February. Similarly, demand for TV shows and movies to watch at home has soared. Supermarkets say they are busier than ever. Advantages everything online and everything delivered to your home may be the safest wave of the future. It's also extremely efficient. It saves money in the long run. Fewer commutes, less business attire, fewer large buildings for certain industries, no school buildings, and so on. Maybe less income tax as well. Disadvantages. Reality of this pandemic has hit all hard, especially those who employed in the tourism section. Second, airport workers as well. Many youths have lost their job. That's all for my opinion related to the business being conducted in this pandemic season. Yes, thank you Datuk. Thank you to Datuk Kadar. Okay. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Cik Mai dan Cik Fatin pula. Bagaimana Cik Mai dan Cik Fatin menguruskan perniagaan dan apa cabaran yang dihadapi dalam melakukan bisnes bersama-sama? Rakan kongsi secara atas talian, secara online ni. Kami menjual Chokedubs melalui akaun perniagaan kami di Instagram. Bahan-bahan untuk memaknai gambar dan menguruskan akaun adalah saya, dan Fina dia menguruskan order dari pelanggan. Jadi dengan pengurusan begini, ia nampak teratur dan sistematik kerana kami membahagikan kerja masing-masing. Cabaran membuat perniagaan di atas talian di musim pandemik ini sangat mencabar. Lagi-lagi isu penghantaran barang kerana sekarang di kawasan kami PKPD dan kami hanya boleh membuat COD di kawasan daerah kami sahaja. Dan kalau di luar daerah dan negeri perlu menggunakan khidmat pos. Disebabkan isu ini, kami agak menurun sedikit. Ya, semua orang sekarang terutamanya dalam bisnes semua terkesan dengan ekonomi negara kita, dengan banyak kilang-kilang, banyak perniagaan terpaksa ditutup. Okey, baiklah. Next question. Bagaimana Cik Afina dan Cik Mai kawal emosi dalam menguruskan perniagaan di musim pandemik ini, dan apakah langkah yang diambil untuk meningkatkan jualan secara online? Mungkin dari segi promotion macam yang Cik Fatin lakukan beritahu sebentar tadi, dan bagaimana pula dengan Cik Fina dan Cik Mai? Dari segi adakah sama dengan Cik Fatin dari segi promotion dan sebagainya? Okey, untuk cara pengawalan saya, pengawalan emosi saya ketika menjalankan perniagaan secara atas talian adalah dengan membanyakkan refleksi diri setiap hari. Jika saya tidak dapat mencapai target jualan pada hari tersebut, di penghujung hari tersebut saya akan mencatatkan target di mana target untuk hari seterusnya dan memperbaiki kekurangan yang telah berlaku sebelum ini. Saya juga banyak mendengar ceramah-ceramah berkaitan dengan tips dalam perniagaan. Antara cara untuk meningkatkan jualan perniagaan kami ini ialah saya akan menjalankan promosi secara atas talian di semua platform social media agar perniagaan kami dikenali oleh rakan-rakan dan masyarakat di luar sana. Saya dan Mai juga akan menyediakan poster-poster untuk mengiklankan setiap produk yang kami jual, malah memperbanyakkan lagi promosi dengan rakan dan keluarga yang terdekat kerana produk yang kami jual merupakan satu produk makanan yang digemari oleh ramai orang seperti Chokedub ini.
Baiklah, terima kasih Cik Mai dan Cik Fatin. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi tips untuk kekalkan bisnes awak berdua dalam musim pandemik ini. Okay, next question. We'll be back to Datuk Khadar. Okay, Datuk Khadar, what is your opinion related to business partner according to in Islam? Shuraka is an Arabic word which means partnership. A partnership deed is a document or an instrument in which the terms of partnership contracts are written and authenticated by the parties. Each one of the parties is called a partner. The partnership firm is called shirkat. Partnership or shurakat contract signifies the conjunction of two or more persons to carry on a business, to share the profits by joint investment as prevalent at the legislative period. It may be a partnership in a specified amount of capital, in labor or contribution of the labor and skill, and partnership in credit where not capital is contributed and the partners buy and sell on credit under understanding that they shall divide the profits, where the contract of partnership is to share capital and profits. It's called Aqd Bayan Al-Mutashariqain, where partnership is not in profit, it is in capital and is called Mudarabat. Here partnership is neither in capital nor in profit. It's called Bidat. The essential element of partnership is joining or mixing out with each other of the capitals. Partnership business is valid according to the Sharia. People use it to do their business by forming partnership. During the period of the Messenger of Allah, the Messenger of Allah did not object to do so. Rather, he made it prevalent on better terms. The Messenger of Allah said, among the two partners, I am a third partner until they do not commit dishonest. But when a partner commits dishonest, I exit out of them. People of different kinds and different approaches of minds join in partnership and run the business by division of work. For partnership, more than one person is needed, otherwise it will be no partnership. There must be at least two persons to make a partnership, and there may be more than two persons. That's all for me. Thank you. Thank you Datuk, thank you so much. Thank you sebab sudi share perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi dengan ada hadis dan surah yang terdapat daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, soalan ditujukan kepada Cik Fatin dan Cik Afina semula. Apa harapan Cik Fatin dan Cik Afina berdua dalam menjalankan perniagaan dalam musim pandemik ini? Baiklah, harapan saya untuk kali ini adalah hanya satu harapan saya dalam menjalankan perniagaan di musim pandemik ini, iaitu saya dapat meringankan beban keluarga saya, malah saya dapat banyak membantu mereka mendapatkan pendapatan tambahan di musim pandemik ini.
Semoga usaha saya akan membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka di kemudian hari, insyaAllah. Harapan saya seperti Fina, berharap ingin meringankan beban keluarga dan membuat yang terbaik lagi untuk memajukan perniagaan kami di masa hadapan. Terima kasih kepada Cik Mai dan Cik Afina kerana sudi berkongsi kepada penonton di luar sana. Saya doakan, semua penonton pun doakan semoga apa yang diharapkan oleh Cik Mai dan Cik Afina akan tercapai dengan musim pandemik sekarang ni. Okay, the last question I will ask to Cik Fatin. Soalan terakhir iaitu apa nasihat yang boleh Cik Fatin kongsikan kepada mereka di luar sana yang sedang menjalankan perniagaan di musim pandemik ini? Okey, baiklah, nasihat saya dan pandangan saya kepada semua peniaga-peniaga di luar sana, jangan berputus asa, sentiasa yakin dengan diri dan percayakan rezeki Allah tu sentiasa ada. Saya tahu memang sangat sukar untuk menjalankan perniagaan waktu sebegini, tetapi kita kena biasakan diri dengan keadaan dan norma cara hidup yang baru ini, kerana kita tahu wabak pandemik ini bukan 1-2 tahun saja, tetapi mungkin akan berterusan sehingga 5 ke 6 tahun akan datang, kita tidak tahu. Jadi dengan perubahan yang kita lakukan dalam perniagaan ini, insya-Allah akan menjamin pendapatan hidup kita di masa akan datang. Lakukan sesuatu tindakan dengan bijak dalam mengubah diri dan hidup diri. Akhir sekali, pada era teknologi pada masa kini, pelbagai cara dan kaedah yang sangat mudah boleh kita lakukan dan banyak rujukan di YouTube, Google untuk tingkatkan pendapatan perniagaan kita yang boleh kita pelajari. Kita gunakan teknologi yang ada untuk menjalankan perniagaan kita semula. InsyaAllah, sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, perkongsian yang sangat menarik dan sangat bermanfaat kepada semua penonton kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan daripada keempat-empat panel kita pada hari ini ialah mereka menekankan prinsip managerial function, di mana managerial function merupakan asas yang sangat penting dalam sebuah perniagaan, iaitu POLC, di mana P ialah planning, O organizing, L leading dan C controlling. Baiklah, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada keempat-empat panel jemputan kita pada hari ini. Saya doakan semoga semua urusan bisnes dipermudahkan dan Malaysia akan pulih seperti sedia kala. Sekian sahaja daripada slot Bual Bicara Rahsia Kejayaan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di slot akan datang. Assalamualaikum dan bye.